Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza thuwiba lis-salah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa atuha wa 'alaykumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila as-salah fa huwa fi salah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, idza thuwiba lis-salah, apabila diiqamahkan untuk sembahyang, bila dah qamat nak sembahyang, fala ta'tuha wa antum tas'aun, maka janganlah kamu berlari untuk nak mendapatkan sembahyang itu. Nabi SAW pesan, kalau sekiranya kita main, orang dah semayang dah, jangan lari. Kelang kabut, tungkat motor, terbalik motor, lari bubak, kerana nak mai dapatkan sembahyang yang sudah pun dimulakan. Nabi kata, wa atuha wa 'alaikumus sakinah, maka datangilah sembahyang itu keadaan kamu tenang. Macam biasa, tak usah duk buat lari kelang kabut, macam biasa jalan. Fama adraktum fasallu, Nabi kata, dekat mana dapat semayang, dan 2 rakaat, dan 1 rakaat. Wa ma fatakum fa'atimmu, Nabi kata, hak mana tak dan, sat lagi sempurnakan. Kita nak mai sembahyang maghrib, kita dan 2 rakaat, sat lagi tambah 1 lagi. Kita nak mai sembahyang isya, dan 1 rakaat, sat lagi tambah 3 lagi. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah fa huwa fi shalah. Nabi kata, maka sesungguhnya seseorang kamu apabila dia dah ingat nak sembahyang, maka dia seperti orang yang dalam sembahyang. Kita nak pergi masjid, nak pergi sembahyang, Allah dah kira kita macam orang yang duk sembahyang dah. Maka tak payah nak berlari, nak bubak berlari, tak payah macam tu. Tenang, takat mana dan sembahyang, takat mana tak dan, sat lagi sempurnakan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abdullah bin Abi Qatadah, anna abahu akhbarah qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a jalabah
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma sya'nukum?" Qalu ista'jalna ila shalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala taf'alu idza ataytumus shalah. Fa'alaykumus sakinah. Fama adraktum fasallu wa ma sabaqakum fa'atimmu." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Abi Qatadah, dia kata bapa dia ada cerita pada dia. Kata bapa dia, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasami'a jalaban." Bapa kepada Abdullah, iaitu Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia kata kami semayang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengah duk semayang dengan Nabi, fasami'a jalabah, dengar bunyi riuh rendah di luar. Nabi mengimamkan sembahyang, sahabat-sahabat ikut Nabi semayang. Tengah duk semayang, bunyi riuh rendah di luar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila habis semayang, Nabi beralih ke belakang, Nabi kata, "Ma sya'nukum?" Nabi kata, "Apa hal ni?" Nabi dengar tadi tengah duk semayang, tadi bunyi jalabah, bunyi riuh rendah, bunyi hiruk pikuk, bunyi macam apa kejadi di luar. Bila habis Nabi tanya, "Ma sya'nukum?" Nabi kata, "Apa hal dengan hampa ni?" Qalu, maka jawab sebahagian sahabat, "Ista'jalna ila shalah." Dia berkata, kami kalut tadi pasal nak semayang. Kami jadi kalut, jadi lari, bubak lari. Mai pasal apa? Pasal tengok Nabi dah pun takbir untuk semayang. Kami jadi kalut ni pasal nak mai bagi dan semayang, nak dapat rakaat cukup sama dengan Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, "Fala taf'alu." Nabi kata, lain kali jangan duk buat lagu tu. Lain kali jangan duk buat macam tu. "Iza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah." Nabi kata, lain kali bila kamu main nak semayang, maka hendaklah kamu tenang. Tak boleh buat kelang kabut lagu tu, tak boleh duk lari bubak-bubak macam tu, tak boleh main riuh rendah apa, tak boleh macam tu. Nabi kata, kamu ni nak main, nak semayang, nak menghadap Allah. Allah ni maliki yaumiddin, dia raja hari kiamat esok. Berapa banyak raja ada dalam dunia ni, hari kiamat esok semua hilang status. Yang tinggal Allah saja raja pada hari itu. Maka raja yang sebesar itu, kita nak menghadap dia biar kita bersopan. Raja yang sebesar itu, kita nak menghadap dia biar kita tertib. Raja yang sebesar itu, kita nak menghadap dia biar kita dalam keadaan steady. Maka Nabi SAW kata, "Fala taf'alu." Nabi kata, lain kali jangan buat macam tu. "Iza ataitumus shalah fa'alaikumus sakinah." Lain kali bila kamu nak menghadiri, kamu nak mendatangi sembahyang berjamaah, maka hendaklah kamu tenang. "Fama adraktum fasallu." Banyak mana rakaat kamu dapat, maka kamu sembahyang, Nabi kata. Dan satu rakaat pun tak apa, kamu semayang. Dan dua rakaat pun tak apa, kamu semayang. Dan tiga rakaat pun tak apa, kamu semayang. "Wa ma sabaqakum fa'atimmu." Mana-mana yang kamu tak ada, maka kamu sempurnakan sekali lagi. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dan sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, siapa dapat satu rakaat daripada sembahyang, lepas itu habis waktu. Itu maksud dia. Man adraka raka'atan minas salah, siapa dapat satu rakaat dalam waktu, lepas rakaat kedua, ketiga, terkeluar waktu, faqad adraka salah, maka sesungguhnya dia dapat sembahyang itu.
Hadis ni saya tengok di Masjid Negeri Pulau Pinang ada tulis. Kalau tak silap lah. Hadis ni di Masjid Negeri Pulau Pinang ada tulis. Dia kata, man adraka raka'atan minas salah, siapa dapat satu rakaat semayang. Lepas dah takbir Allahu Akbar, baca yang sepatutnya, rukuk, yang tidak, sujud, bangkit rakaat kedua, dengan ombang dah. Masuk waktu semayang lain dah. Dia dapat satu rakaat saja dalam waktu. Faqad adraka salah. Nabi kata, dia dikira dapat sembahyang tu. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka raka'atan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syams faqad adraka as-subh, wa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghruba asy-syams faqad adraka al-'asr, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka raka'atan minas subhi, siapa dapat satu rakaat sembahyang subuh, bangkit lambat, bangkit pukul 7, masuk pancong baru nak gosok gigi, mandi pula, bumbang-bumbang dulu apa semua, habis selesai apa sajadah Allahu Akbar, dan satu rakaat saja. Tengok jam, waktu lah duk bunyi, tek-tek bunyi, habis dah waktu subuh. Dia dan satu rakaat saja subuh dalam waktu. Qabla an tatlu'a syams, sebelum matahari terbit, dia dan satu rakaat saja. Faqad adraka subh, dia dapat subuh itu. Wa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghruba syams, dan demikian juga siapa dapat satu rakaat asar sebelum matahari terbenam, faqad adraka al-'asr, maka dia dapat sembahyang asar itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan salah faham. Hadis ni tidaklah dapat disimpulkan sebagai Islam suruh kita lewat-lewatkan sembahyang. Jangan salah faham. Hadis ini tidak bermaksud Islam suruh kita melewat-lewatkan sembahyang. Cuma hadis ni nak bagi tahu bahawa kalau sekiranya kita sembahyang dan satu rakaat saja, yang lain terkeluar daripada waktu, Allah masih terima sembahyang itu. Walaupun di dalam hadis lain disebut oleh Nabi SAW sebagai itu sembahyang munafik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Alla bin Abdurrahman, annahu dakhala ala Anas bin Malik fi dari hina insarafa min az-zuhri wa daruhu bi janbil masjid. Falamma dakhalna alayhi qala asallaytumul 'asr فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقمنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Al-Alla bin Abdurrahman, kata Al-Alla, aku pergi ke rumah Anas bin Malik, yakni selepas aku habis sembahyang zuhur. Al-Ala bin Abdurrahman, dia sembahyang zuhur lewat. Habis sembahyang zuhur, dia pergi rumah Anas bin Malik. Kita selalu cerita Anas bin Malik ni siapa dia. Dia sembahyang zuhur lewat. Habis sembahyang zuhur, terus pergi rumah Anas bin Malik. Rumah Anas bin Malik, dia kata bijan bil masjid, sebelah masjid aja. Nabi, sahabat-sahabat Nabi dulu dia suka cari rumah dekat-dekat masjid. Orang lah kalau beli rumah, lepas orang main buat masjid tepi rumah dia dan jual rumah tu. Dia buat rumah harga 2 juta, satu orang main buat masjid tepi rumah dia, dia sanggup jual 1 juta pun tak apa, biar rugi 1 juta pun tak apa, dia tak boleh dengar bunyi bising, dia kata. Sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ni nak cari rumah dekat masjid.
Bahkan rumah Nabi keliling masjid. Maka Al-Ala bin Abdul Rahman, dia semayang Zuhur hari itu terlambat sikit. Habis semayang Zuhur, pergi ke rumah Anas bin Malik yang kebetulan letak sebelah masjid di Basrah. Falamma dakhalna alaih, bila dia pergi ke rumah Anas, dia masuk saja ke rumah Anas. Qala, Anas kata dekat dia, as-sallaitumul asr? Anas kata, semayang asar tak lagi? Ini tuan-tuan, sahabat Nabi. Sahabat Nabi, kebiasaan mereka bila jumpa tanya sallait. Sallait maknanya semayang tak lagi? Hang semayang tak lagi? Sallait. Kita jumpa makan lagi. Keutamaan dalam hidup tu kita boleh kenal di situ. Orang yang beriman, benda yang dia pentingkan dalam hidup dia, benda yang dia nak tanya apa dia? Sallait. Semayang tak lagi? Hang semayang tak lagi? Sallaitum, kamu semua semayang tak lagi? Anas bin Malik, bila Ala bin Abdul Rahman pergi rumah dia, Al-Ala sampai aja dia tanya terus, dia kata, as-sallaitumul asr? Hampa semayang tak lagi asam? Maka jawab Al-Ala dengan kawan-kawan dia ni, dia kata, innama insarafna as-sa'ata min az-zuhri, kami baru aja habis semayang zuhur tak sah. Kami baru saja habis semayang zuhur tak sah ni. Fasallul asr. Dia kata kalau macam tu semayang asar lah ni. Pasal asar masuk dah. Lepas ni baru habis semayang zuhur, pasal lepas semayang di akhir waktu. Bila sampai di rumah Anas, Anas tanya apa semayang asar dah lagi. Dia kata baru habis aja, tapi habis semayang zuhur. Dia kata kalau macam tu fasallul asr, maka pergi semayang asar lah ni. Faqumna fasallaina. Dia kata kami pun dah, Anas kata macam tu, terus bangkit pakai pergi semayang. Falamman sarafna, bila habis semayang, qala Anas tegur lepas. Anas kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Anas kata, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, tilka salatul munafiq. Nabi kata, itu adalah sembahyang orang munafik. Yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqaraha arba'ah. Sembahyang munafik itu ialah orang yang duduk saja-saja. Duduk saja-saja tunggu sampai matahari dah nak terbenam. Matahari nak terbenam ini, Nabi kata seumpama matahari duk ada di antara dua tanduk syaitan. Itu time tak bagus. Daripada pukul 4.30 tadi masuk asar tadi ni, sepatutnya dia dah semayang dah. Dia saja tak semayang, dia saja duduk sembang, buang masa, gelak kuki-kuki, cakap benda tak ada faedah dan sebagainya, saja buat macam tu. Sehinggalah waktu dah nak habis sangat-sangat dah. Waktu matahari duk ada di antara dua tanduk syaitan. Dia kata maksudnya matahari sikit lagi dah nak terbenam dah. Qama, baru bangkit masa tu, fa naqaraha arba'an, maka sembahyang dia macam patuk ayam 4 rakaat. Naqara maksudnya patuk ayam. Tengok-tengok Allah dah 7.20 dah. 7.20 dah Allah menyebut. Bangkit kalau ambil ayat sembahyang, ambil Fatihah saja tiap-tiap rakaat, sembahyangnya kalut sekali. Macam patuk ayam. La yazkurullaha fiha illa qalilah. Nabi kata orang yang semayang macam tu, dia tidak ingat Allah illa qalilah, melainkan sikit aja kalau ingat pun. Maka itu salatul munafiq, itu sembahyang munafik, Nabi kata. Jadi dua hadis ni tuan-tuan kita balance balik. Hadis tadi Nabi kata siapa dan satu rakaat pun dalam waktu, hak lain di luar waktu, dia dapat sembahyang itu. Maksudnya sembahyang itu sah. Tapi dia kena ingat, perbuatan yang macam tu kalau disengajakan, sengaja buat bagi lewat-lewat waktu baru nak semayang, maka itu perbuatan orang munafik. Sembahyang itu sembahyang munafik. Sembahyang yang macam tu sembahyang orang tak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada 4 atau 5 hadis yang kita baca tadi, dapat kita ambil iktibar bahawa kita kena jaga soal ini. Jangan sampai kita terjebak di dalam apa yang disebut oleh Nabi SAW sebagai amalan munafik itu. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Nurul Ihsan, tafsir Nurul Ihsan jilid 1.
tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Kita masih lagi berada di dalam tafsir Suratul Baqarah. Muka surat 88. Muka surat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Tiada dikerasi pada agama atas masuknya. Malam ni kita nak tengok satu ayat. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bahawa tak boleh paksa orang masuk Islam. Tak boleh. Kita tak boleh paksa satu orang yang bukan Islam masuk Islam. Sebab Islam agama yang sudah jelas. Islam agama yang jelas dari segi baik dia. Islam agama yang jelas dari segi kebenaran dia. Satu orang kalau sekiranya dia nak masuk Islam, biar dia masuk Islam dengan dada yang lapang. Biar dia masuk Islam itu dengan hati yang tenang. Biar dia masuk Islam itu dengan pilihan hati dia. Biar dia masuk Islam itu kerana keyakinan dia atas kebenaran Islam. Ini Islam mau macam ni. Islam tak mau kita pergi paksa orang suruh masuk Islam, kita pergi desak dia, kita pergi buat dia, bagi dia tak boleh nak fikir dan sebagainya, akhirnya terpaksa masuk Islam. Bila dia masuk Islam cara terpaksa, dia balik ke agama dia senang saja. Berbeza dengan orang tu, dia sendiri nak tahu tentang Islam, dia study, dia duk cari kebenaran Islam, kita tolong dia, kita bantu dia, kita permudahkan dia nak kenal Islam. Apa bahan ada kat kita, kita feed dekat dia, kita bagi dekat dia. Dia perlu kita bagi, dia nak apa kita bagi. Kita ni suplemen kepada keperluan dia untuk nak kenal Islam. Maka hati dia betul-betul rasa Islam ni betul, betul-betul dia rasa Islam ni benar, betul-betul dia rasa Islam ni lah agama yang paling suci. Maka dia masuk Islam dengan cara tu yang agama mau. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni, la ikraha fid din. Maka tiada dipaksa pada agama atas masuknya. Kita tak boleh paksa orang suruh masuk Islam. Kita hanya boleh berdakwah pada dia, kita hanya boleh terang kecantikan Islam pada dia, kita hanya boleh buktikan kebenaran Islam pada dia. Nak masuk tak mau masuk, decision dia yang buat. Kalau dia diberi peluang untuk terima Islam tanpa paksa, Islam yang dapat kat dia tu kekal lama. Tapi kalau dia tak diberi peluang untuk nak faham Islam, dia masuk Islam secara terdesak, secara terpaksa dan sebagainya, kita tak boleh jamin dia akan bersama Islam selama-lama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah nyata iman Islam daripada kufur. Maka turun ini ayat pada Abu Husain Ansari, ataupun disebut dia Al-Husaini. Ayat ni turun kepada dia ni, kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Husain Al-Ansari. Dia sahabat Ansar, dia dipanggil Al-Husaini. Ada baginya dua anak laki-laki yang jadi Nasara. Dia ada dua orang anak, dua-dua pun jadi Nasara. Maka menghendaki ia Islam keduanya dengan keras. Maka dia nak paksa anak dia yang Nasara dua orang ni suruh masuk Islam. Ni Abu Husain ni, dia nak paksa anak dia, dua-dua orang ni suruh masuk Islam. Dia nak paksa dan menegah keduanya, tapi kedua-dua anak dia tak mau. Benda ni banyak berlaku hari ni. Ini bukan cerita berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Ini bukan cerita berlaku pada zaman Quran duk turun saja. Lah ni pun banyak jadi. Ni baru-baru ni kes apa? Syarmala apakah yang menikah dengan satu doktor. Doktor tu kemudiannya convert masuk Islam, isteri tak mau ikut, kemudian dia nak hak penjagaan dua anak dia dan dia nak anak dia ni mengikut agama dia. Jadi orang Islam, bini dia bawa kes ni pergi ke mahkamah, kemudian mahkamah jatuhkan hukum berdasarkan akta penjagaan kanak-kanak apa pun tak tahu, anak dia ni diberi kepada bini dia untuk jaga. Ni baru kes baru jadi. Kes seumpama ni kan? Kes seumpama ni. Cerita nak tarik bagi masuk Islam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah berita Al-Husaini nak paksa dua anak laki-laki dia masuk Islam ni sampai kepada Nabi SAW. Cerita dia nak paksa anak dia dua orang masuk Islam, cerita ni sampai ke pengetahuan Nabi SAW.
Maka firman Allah, la ikraha fid din. Firman Allah, maka tidak ada paksaan pada agama. Maka tinggallah ia akan keduanya. Bila turun ayat ni, Nabi bagi tahu dekat Al-Husaini, dekat Abu Husaini, Nabi kata dekat dia, Allah dah turun dah ayat, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah kata tak boleh paksa orang masuk Islam, kerana Islam sudah jelas tentang kebaikan dia. Tak payah paksa orang. Orang yang waras fikiran, dia akan mengaku Islam agama yang betul. So, kamu nak paksa anak kamu masuk Islam, itu tak dibenarkan oleh agama. Nabi SAW baca ayat ni kepada Al-Husaini. Firman Allah, faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa kufur dengan taghut, iaitu dengan syaitan ataupun dengan asnam, yakni berhala, wa yu'min billah, dan beriman ia dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, maka sungguh telah bergantung ia dengan tali yang kukuh, tiada putus baginya. Itu dia. Tuhan kata siapa yang dah pegang urwatil wusqa, dah pegang Islam, maka dia tak akan putus dah. Tali yang dia pegang tu, tali tu tak akan putus. Islam yang dia pegang tu, Islam tidak akan mengecewakan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kata satu orang sudah jadi Islam, dia sudah pegang al-urwatul wusqa, dia sudah pegang satu simpulan tali yang kukuh. Dia pegang tali itu, tali itu tak akan putus. Dia pegang Islam, Islam tidak akan mengecewakan dia. Macam tu berlaku pada zaman Nabi SAW. Satu orang sahabat nama dia Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, dia duduk di masjid. Lepas semayang duduk di masjid, duduk i'tikaf di masjid, baca Quran, zikir dan sebagainya. Tiba-tiba masuk mai satu orang lelaki. Dia tengok muka kawan ni, nampak muka bersih, jernih. Maka Abdullah bin Qais, dia seronok tengok muka kawan ni. Masuk satu orang dalam masjid, muka putih, bersih, jernih, dengan janggut dia, dengan apa, masuk mai tengok semayang, nampak khusyuk dan sebagainya. Maka Abdullah bin Qais ni bila dia tengok lagu tu, dia kata dekat sahabat-sahabat yang duk ada di keliling dia, dia kata bersih muka orang ni. Sahabat yang keliling dia pula kata, innahu min ahlin nar, innahu min ahlil jannah. Sahabat-sahabat keliling kata dia ni ahli syurga. Abdullah bin Qais ni betul-betul dia tertarik kepada muka kawan hak masuk masjid ni. Betul-betul dia tertarik. Bila kawan tu habis semayang, kawan tu balik, dia ikut. Dia follow ke belakang, balik pergi sampai di rumah kawan tu. Orang tu ialah Abdullah bin Salam. Dia balik pergi sampai di rumah kawan tu. Bila sampai dia bagi salam, Abdullah bin Salam pun panggil Abdullah bin Qais masuk dalam rumah dia. Bila masuk, Abdullah bin Salam tanya dia, apa hajat kamu main rumah aku? Dia kata tak ada apa, tadi duduk di masjid tadi, tengok tuan main masjid, saya betul-betul rasa tenang bila tengok rupa tuan ni. Dan kawan-kawan saya tadi kata tuan ni tentu ahli syurga, kata kat dia. Abdullah bin Salam, dia kata apa? Dia kata tak boleh kata macam tu. Dia kata sebab yang tahu satu orang ni ahli syurga ke tak ke Allah saja, kita tak tahu. Dia kata, dia berkata dekat dia, orang duk beritahu kamu ni tentu ahli syurga. Dia kata tak boleh kata macam tu. Tak ada siapa tahu siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Tak ada siapa tahu, Allah saja yang tahu. Cuma dia kata satulah kalau dia nak cerita, dia kata pernah berlaku kepada dia, dia mimpi pada satu hari. Ini hadis Bukhari, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dia kata satu hari dia mimpi. Dalam mimpi dia tu, dia kata dia dibawa pergi ke satu kawasan serba hijau. Dia kata Abdullah bin Salam ni kata, dalam mimpi dia kata dia dibawa ke satu kawasan serba hijau, hijau segar, di satu kawasan yang macam tu. Tengah-tengah padang hijau tu, dia kata ada satu tiang besi. Tiang tu naik tinggi, naik sampai ke langit. Dia kata tiba-tiba dengar satu suara kata dekat dia, wahai Abdullah, kamu naik tiang ni. Dia kata dia tak boleh naik, tinggi sangat tiang ni. Suara tu kata kamu naik, aku sokong kamu dari belakang. Maka dia pun naik. Dia kata dia naik, ada orang duk tolak dia ke bawah. Dia kata naik. Akhirnya dia kata dia sampai di ujung. Di ujung tiang tu, dia kata ada macam satu gelang besi. Dia bergantung di gelang tu.
Dia bergantung di gelang. Sebaik-baik saja tangan dia pegang gelang tu, dia kata dia jaga daripada mimpi dia. Jaga daripada tidur. Jadi benda ni duk kacau dia. Dia kata, apa halnya? Apa maksud mimpi aku ni? Segera dia pergi jumpa Nabi SAW. Nabi ada masa tu. Bila dia sampai dekat Nabi, dia cerita. Dia kata, ya Rasulullah, semalam aku mimpi, aku dibawa pergi satu kawasan padang yang hijau, nampak segar, ada satu tiang. Orang suruh aku naik, aku kata tak boleh naik. Orang tu kata naik juga, akhirnya aku panjat naik. Ada satu gelang, aku pegang gelang tu, aku jaga. Dia kata, apa maksud mimpi aku ni? Ni ilmu takdir mimpi. Nabi SAW katakan dia, gelang yang kamu pegang itu ialah al-urwatul wuthqa. Nabi kata, ni ayat sebut tadi, al-urwatul wuthqa, itu adalah perumpamaan agama. Nabi kata, kamu dibawa di satu kawasan yang serba hijau segar, itulah Islam. Nabi kata. Dan tiang yang ada di tengah-tengah naik ke langit, itulah Islam. Nabi kata. Nak naik, nak pergi dapat al-urwatul wuthqa ni bukan kerja senang. Itu kerja susah. Kamu nak kena susah payah naik. Tapi bila kamu dapat saja benda tu, kamu sudah dapat satu benda yang kukuh. Nabi kata dekat dia, wahai Abdullah, kamu akan mati sebagai orang Islam. Nabi kata. Nabi kata dekat Abdullah bin Salam, wahai Abdullah, kalau begitu mimpi kamu, kamu akan mati sebagai satu orang Islam. Tuan-tuan, kita tak tahu lagi kita punya ending hidup kita macam mana. Kita tak tahu lagi. Berapa ramai orang yang sungguh-sungguh nampak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lah ending dia su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa ramai orang yang jadi macam tu, nampak dia dah cukup elok, cukup cantik dan sebagainya, lagi sejengkai, lagi dua jengkai nak mengakhiri hidup dia, tentu dia kena. Maka habis dia dalam keadaan su'ul khatimah. Kita tak tahu lagi. Tapi Abdullah bin Salam ni dia nasib baik pasal apa? Pasal dia mimpi macam tu, Nabi endorse mimpi dia. Nabi SAW kata dekat dia, kalau itu yang kamu mimpi wahai Abdullah, kamu akan jadi orang yang akhir hidup kamu duk pegang Islam. Alhamdulillah. Dia kata, itu sahaja yang aku boleh cerita dekat kamu wahai Abdullah bin Qais. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat tadi, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur dengan taghut, maksudnya dia selama hidup dia tak mau terlibat dengan setan dan taghut. Taghut ni maksudnya tagha, maksudnya melampau, sesuatu yang melewati batas agama, itu taghut. Barang siapa yang dalam hidup dia langsung tak terlibat dengan setan dan penyelewengan agama, wa yu'min billah, dan selama hidup dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya dia duk bergantung pada tali yang kukuh, lam fisamalaha, maka tiada putus baginya. Wallahu sami'un alim, dan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala itu Tuhan yang amat mendengar bagi perkataan, lagi amat mengetahui akan perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala ni adalah Tuhan yang dengar apa kita kata. Kita kata benda baik pun Tuhan dengar, kita kata benda tak baik pun Tuhan dengar. Mulut kita zikir pelan-pelan pun Tuhan dengar, kita duk maki orang pun Tuhan dengar. Setiap perkataan yang kita sebut Tuhan dengar, lagi mengetahui dengan perbuatannya. Kita buat apa pun Tuhan tahu. Allah waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu wali, yakni pelindung bagi segala orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluar mereka itu daripada zulmah, yakni kegelapan kufur, kepada nur keimanan. Kita kalau sekiranya kita serah diri kita kepada Allah, Allah pelihara kita. Allah keluarkan kita daripada kegelapan kufur, Allah bagi kita masuk di dalam cahaya iman. Maknanya Allah lepaskan kita daripada kecelaruan dalam nak menentukan kebenaran kepada kebenaran yang terang dan nyata. Banyak benda tuan-tuan lah ni dia celaru, dia jadi tak tahu ni betul-betul ni lagu mana, duk celaru ni banyak lah ni. Saya tak faham betul lah, betul-betul ni lagu mana, Islam ni betul-betul lagu mana, dan Islam betul-betul suruh macam mana, dia ni kata lagu ni, dia ni kata lagu ni. Kecelaruan.
Kalau betul-betul kita surrender diri kita kepada Allah, kita letak Quran dan hadis Nabi sebagai rujukan kita, kita akan nampak laluan kebenaran ini terang dan nyata. Tak ada kecelaruan dah. Quran kata macam ni, hadis Nabi kata macam ni kita kata. Terang. Selagi kita tidak berpedomankan Quran, tidak berpedomankan kepada hadis Nabi SAW, selagi kita mau dengar-dengar cakap-cakap orang, maka selagi itulah kita celaru. Sebab orang ni, satu benda, 5 pendapat dia boleh kata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, satu benda kalau dia kata halal, halal. Kalau dia kata haram, haram. Maka mana-mana orang yang serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadikan Allah wali dia. Allah sebagai pelindung dia, yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah akan keluarkan dia daripada kegelapan kepada cahaya keimanan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan bermula segala orang kafir itu, awliya mereka, yakni pelindung mereka ialah syaitan, taghut, kerana ikut syaitan itu. Tapi kalau sekiranya kita memilih untuk tak mau ikut Allah, maka syaitan akan pimpin kita. Syaitan duk tunggu je peluang ni. Syaitan dia sentiasa duk tunggu ni, loophole ni, dia duk tunggu loophole. Kita tunjuk aja kata kita tak mau ikut Allah, kita tunjuk aja kita tak mau ikut Rasul, syaitan mai duduk jadi pemimpin kita. Kita tunjuk aja tak setuju kita pada Quran, kita tunjuk aja tak setuju kita kepada hadis, syaitan mai bimbing kita. Pasal apa? Pasal kita membuka ruang kepada pimpinan syaitan. Bila kita tak buka ruang kepada pimpinan syaitan, kita hanya mengikut pimpinan Allah dan Rasul, syaitan tak ada ruang nak masuk. Tapi bila kita kata aja ayat Quran ni tak boleh pakai, hadis Nabi ni tak sesuai dan sebagainya, kita buka ruang untuk syaitan masuk. Maka segera syaitan itu masuk. Maka ketika itu syaitan sudah menjadi awliya mereka, sudah menjadi pembimbing mereka. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Maka mengeluar mereka itu, yakni taghut itu, akan mereka itu, yakni akan kafir itu, daripada nur iman kepada zulumat kufur. Maka masuk mai syaitan, dia tarik kita duduk dalam Islam elok-elok dah, dia tarik pergi duduk dalam kegelapan kekufuran. Dan buka ruang aja dia masuk aja dia pegang, dia pimpin kita ke jalan kesesatan. Tuan-tuan, kita nak derail daripada Islam ni senang aja. Kita nak tergelincang daripada real Islam ni senang aja. Cukup senang. Kita buat lemah aja syaitan masuk. Tuan-tuan, kita dah baca hadis dulu bagaimana Nabi SAW cerita, apabila azan syaitan lari. Durab. Nabi kata lari sampai terkentut-kentut. Nak abang kata tak sukanya syaitan kepada bunyi azan. Habis aja azan, dia patah balik mai dekat orang anak semayang. Bila qamat aja dia lari pula. Bila habis qamat aja dia patah balik mai. Makna apa hadis tu? Maknanya syaitan tak lepas kita. Syaitan tak lepas kita. Kok mana pun dia akan pastikan kita rosak di tangan dia. Kita dah baca hadis bagaimana Nabi SAW kata, singgah sana syaitan duk ada tengah laut. Nabi kata singgah sana syaitan, depa punya markas depa di tengah laut. Daripada sana diutuskan tentera-tentera dia untuk mai ke mana tempat yang ada manusia, ada syaitan. Dan setiap habis dia buat kerja dia dengan tipu daya dia, dengan godaan dia, dengan macam-macam tipu helah dia buat dekat manusia ni, dia kena balik ke head office dia di tengah lautan sana untuk nak bagi report kepada general dia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sesampai dia di sana, general dia ditanya dia, apa yang kamu buat hari ini? Satu syaitan bagi report, dia kata aku buat kaza wa kaza. Ini semua cerita. General dia kata, kalau banyak tu hang buat, hang macam tak buat kerja hari ni, makan gaji buta. Sehinggalah satu syaitan balik mai dekat general dia bagi report apa? Dia kata, aku tidak akan tinggalkan tempat aku pergi tadi, melainkan setelah aku berjaya pisahkan satu suami dengan satu isteri, baru aku akan balik ke sini. General dia kata, hanglah orang yang dekat dengan aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Depa kalau balik pergi tangan kosong, tak berjaya memperdayakan siapa-siapa, dia teruk nak jawab dengan general dia. Maka dia habis-habisan, dia akan pastikan ada orang kena tangan dia. Kalau begitu sekali, susah payah syaitan nak memperdayakan manusia,
Bagaimana mungkin manusia nak buat relax, nak biar diri dia diperdayakan oleh syaitan? Manusia kena sepanjang masa bersedia menghadapi tipu daya syaitan ini. Maka sebab ulama kata dia ada satu kaedah, dia kata sadduz zara'i', tutup lubang-lubang yang boleh membawa kepada kerosakan. Kena tutup. Kita tak tutup, lubang tu syaitan akan masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, ulaika ashabun nar. Bermula mereka itu, yakni yang mempunyai api neraka. Orang yang biar syaitan kontrol dia, orang yang biar syaitan membimbing dia, maka mereka itu ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka itu pada dalamnya, yakni pada dalam neraka itu kekal sekaliannya. Firman Allah, alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Ini pula dia nak main cerita tentang debat yang berlaku di antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Namrud. Tuan, kita ingat balik Nabi Ibrahim alaihi salam, ujian paling dahsyat yang dia kena apa dia? Namrud perintah suruh bakar dia. Kerana dia pergi katok tokong apa semua, gantung kapak di satu tokong yang besar dan sebagainya. Kemudian dia ditangkap dan Namrud jatuh hukum dekat dia, bakar dalam api. Sebaik-baik saja dia dicampakkan ke dalam api, Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuhan kata, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Maka api yang sifat dia panas membakar tu, tunduk kepada perintah Allah, dia jadi sejuk dan dingin kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaik-baik saja Ibrahim, habis api itu semua, padam api itu, dia keluar debuk-debuk langkah keluar tanpa ada jejak sikit pun di kulit dia. Maka Namrud terkejut bila tengok keadaan ini. Selepas keluar tu berlaku debat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Tiadakkah engkau lihat ya Muhammad kepada kisah mereka yang lawan hujah akan Nabi Ibrahim alaihi salam pada Tuhannya, kerana bahawa datang akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala angkat jadi raja, iaitu Namrud bin Kan'an. Namrud bin Kan'an, dia ni jadi raja. Bila mai Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dia nampak Nabi Ibrahim ada pengikut, ada orang yang ikut, maka Namrud tak senang dengan kedatangan Ibrahim ini. Dan Namrud bin Kan'an itu ialah seorang anak zina. Asal pun dah memang karut dah. Mendakwa rububiyah, yakni ketuhanan, satu daripada 4 raja yang milik bumi sekalian. Dia ni, Namrud ni punya dahsyat. Dia bukan setakat zalim. Zalim pun dah dahsyat dah. Dia lebih daripada zalim lagi. Dia mengaku rububiyah. Dia mengaku dia Rabb. Dia mengaku dia Tuhan. Rabb ni Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Dia mengaku dengan sifat rububiyah, dia mengaku dia ada sifat ketuhanan, dia mengaku dia Tuhan. Itu maksudnya. Maka Namrud ni terlampau sangat hebat, terlampau sangat kuasa yang ada kat dia, terlampau sangat disanjung oleh rakyat dia, maka dia rasa apa lagi yang boleh dia dapat. Dia nampak jadi Tuhan dan dia takkan jadi raja ni berasa tak cukup power lagi, nak jadi Tuhan, maka dia mendakwa dia Tuhan. Maka dia kata ada 4 raja yang milik bumi sekaliannya. Dalam sejarah dunia ni, daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nak jadi kiamat, ada 4 saja makhluk Allah yang jadi raja besar. Dia kata 2 kafir dan 2 mukmin. Dia kata 2 kafir dan 2 lagi mukmin. 1 Namrud. Hak kafir ni 1 Namrud. Yang kedua dia kata ialah Bukhtu Nassar, begitu sebut dia tu. Ejaan tu ba khaf ta nun sa'ira. Bukhtu Nassar, begitu. Satu lagi ialah Bukhtu Nassar. Dia ni tuan-tuan yang pi serang Baitul Maqdis, kemudian bunuh rakyat di Baitul Maqdis, terutamanya yang hafal Taurat. Bukhtu Nassar ini, bila dia serang Baitul Maqdis, purposely, tujuan serangan itu ialah kerana nak menghapuskan orang yang hafal Taurat. Maka semua dia bunuh. Orang yang hafal Taurat ni berapa puluh ribu dia bunuh semua, kecuali seorang terlepas daripada kena bunuh, iaitu Uzair
Uzair. Tadi kita akan jumpa cerita tentang Uzair ini, yang orang-orang Bani Israel kata Uzair ibn Allah. Dia kata Uzair ini anak Allah. Dia seorang terlepas. Pasal apa dia terlepas? Pasal dia budak pada masa tu. Oleh kerana dia budak, dia pada ingat budak mana nak hafal lagi, maka dia lepas dia. Sedangkan Uzair pada masa itu sudah hafal Taurat. Maka raja yang bertanggungjawab pergi bunuh orang yang hafal Taurat ini ialah Bukhtu Nassar. Maka raja kafir yang memerintah dunia secara hebat ni, satu Namrud, yang kedua Bukhtu Nassar, dia kata. Maka raja mukmin pula ialah Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Nabi Sulaiman dia kontrol habis. Bukan sahaja manusia, bahkan binatang, bahkan angin, bahkan ikan dalam laut dan sebagainya. Dia bercakap, dengar belaka cakap dia, dan binatang ni bercakap, dia faham semua. Dan yang lagi satu ialah Zulkarnain. Orang putih kata Alexander the Great. Ini dicatatkan cerita dia ni di dalam sejarah. Firman Allah, idh qala Ibrahim, ketika berkata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bagi Namrud. Ini cerita debat ni, Nabi Ibrahim alaihi salam kata kepada Namrud, tak kala berkata Namrud, siapa Tuhan engkau yang engkau panggil kami kepada sembahnya itu? Bila dah dia ni selesai dibakar, keluar daripada api, jadi hujah dia dengan Namrud ni. Tadi ni Namrud tak mau tengok muka dia. Namrud terus perintah, aku tak ada masa nak tengok budak kanyang ni, bawa dia pergi bakar dalam api, aku tak mau tengok dia. Bila dah buang dalam api, Tuhan pun tunjuk kuasa dia. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadi sejuk dan selamat. Habis api semua selesai, terpadam, keluar Nabi Ibrahim tak jadi apa. Bila keluar tak jadi apa, sebahagian daripada rakyat Namrud ni dah mula dah iya dah. Dia kata Ibrahim ni bukan calon-calon orang ni. Api punya dahsyat bakar dia sampai berapa hari api itu duduk menyala. Sampai habis api itu dia keluar tak jadi apa. Dia kata ni bukan calon-calon orang. Dah apa yang Ibrahim bawa betul ya bah. Orang dia salah. Bila tengok-tengok benda pelik dia kata betul ya bah. Bila kamu nak suruh aku ni Tuhan dah. Kamu nak suruh aku yang Tuhan ni sembah Tuhan lagi. Mana dia? Tuhan kamu mana? Kalau kamu nak suruh aku sembah, aku nak tengok dulu patut tak patut aku sembah dia. Kalau dia lagi lekeh pada aku, macam mana aku nak sembah dia? Itu maksudnya. Kalau nak jadi Tuhan ni kena betul-betul great. Siapa dalam keadaan la ni siapa yang lebih hebat daripada aku? Dia tanya. Okey, tak apa, aku bagi peluang dekat hang. Hang kata hang ada satu Tuhan, bukan Tuhan hang saja, Tuhan aku juga dan Tuhan rakyat aku. Mana dia Tuhan hang? Tunjuk mai. Aku nak tengok Tuhan hang mana. Ni debatnya. Firman Allah, Rabbiyallazi yuhyi wa yumiit. Maka kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Tuhanku ialah Tuhan yang menghidup dan mematikan orang. Nabi Ibrahim jawab dekat dia, Tuhan aku, Tuhan hang dan Tuhan semua orang adalah Allah. Tuhan yuhyi wa yumiit. Dia boleh bagi hidup siapa yang dia nak bagi hidup, dia boleh bagi mati siapa yang dia nak bagi mati. Itu Tuhan aku dan Tuhan kita semua. Qala ana uhyi wa umiit. Maka kata Namrud, aku pun boleh bagi hidup dan boleh bagi mati orang. Dia kata kalau itu senang, aku dah buat lama dah. Ana uhyi wa umiit. Aku pun boleh bagi hidup orang, aku pun boleh bagi mati orang. Yakni dengan bunuh dan ampun. Maka menyeru dia dua laki-laki, maka membunuh dia seorang dan tinggal dia yang seorang. Maka tak kala lihat Nabi Ibrahim akan ahmak, yakni akan bodohnya Namrud itu. Qala Ibrahim, kata Ibrahim, iaitu berpindah kepada hujah yang terlebih terang daripadanya. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ati biha minal maghrib. Maka bahawasanya Allah Ta'ala itu bawa mai matahari daripada timur pi ke barat, maka tolong bawa mai daripada barat ke timur. Bila dia jadi hujah macam tu, Namrud kata dekat dia, mana dia Tuhan hang? Tunjuk mai, aku nak tengok dulu rupa dia macam mana. Kalau dia lebih hebat pada aku boleh fikir sama ada nak terima ke tak. Tapi kalau mai pun nampak lebih laih pada aku lagi, hang nak suruh aku ikut dia nampak susah lah. Dia kata, mana Tuhan hang? Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku nak tunjuk tak boleh. Tapi Tuhan akulah yang menentukan orang tu hidup, dia yang menentukan orang tu mati. Apabila Nabi Ibrahim jawab lagu tu, dan dia kata, Allah, dia kata, yang tu aku dah buat lama dah. Ana uhyi wa umiit. Aku pun berapa banyak aku bagi hidup, berapa banyak aku bagi mati.
Maka dia tunjuk depan-depan Nabi Ibrahim, dia panggil dua orang laki-laki mai depan dia, hak seorang dia pencung bagi mati, tengok, dia kata ana umid, aku bagi mati dia ni. Hak seorang dia datang ambil balik, aku bagi hidup dia. Tidakkah kerja nak bagi hidup, nak bagi mati ni kerja senang? Kalau itu kerja Tuhan hang, tu pun kerja aku juga. Pasal apa yang kata aku bukan Tuhan, ada Tuhan lain? Hujah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, satu orang Nabi yang bijak, yang cerdik, yang pintar, yang cerdas. Dia bila dengar cara Namrud berhujah ni, dia tahu dah dia ni ahmak. Ahmak ni makna dia bahlul. Ahmak ni lebih pada bodoh lagi. Dia kata lagu ni kan cara dia berhujah. Aku bagi tahu kat dia, kata Tuhan aku boleh bagi hidup, boleh bagi mati. Dia pergi panggil dua orang, pancung seorang. Allah, aku ingat pandai sangat. Dia kata kalau macam tu sudah jelas, Namrud ini ahmak, ini bahlul punya orang. Dia kata qala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim kata dia pi hujah peringkat yang tinggi sikit lagi. Dia ada level dia. Mula-mula level 1 dulu. Tengok dia pi satu higher level, pi level yang tinggi sikit. Dia kata fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ati biha minal maghrib. Okey, dia kata yang kedua, Tuhan aku yang aku panggil hang suruh sembah dia ni, dia bagi naik matahari sebelah masyrik, sebelah timur, dan dia bagi turun matahari sebelah maghrib, sebelah barat. Kalau betul hang Tuhan, bagi esok matahari naik ke barat, turun ke timur. Aku nak tengok. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa buhital ladzi kafar, maka tercengang dan gementar Namrud yang kafir itu dan putus segala hujahnya. Dia dengar-dengar, dia kata cilabeng betul, macam ni hang cabar aku. Hang kata Tuhan hang yang bagi awak naik ke belah timur, bagi turun ke belah barat. Oh, dia kata karut. Tapi nak jawab lagu mana? Kalau betul hang Tuhan, ubah hang. Tuhan mesti boleh ubah. Betul hang Tuhan. Kalau betul tak apa, bagi matahari esok naik ke belah barat. Fabuhita, maka dia pun tercengang-cengang, jadi dua terbeliak biji mata, kelipuk-kelipuk, nak kata apa tak boleh. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah Taala tiada menghidayah ia akan segala kaum yang zalim dengan kufur itu, dengan jalan kebenaran walaupun lawan berhujah. Allah Subhanahu wa taala saja tak mau bagi hidayah dekat Namrud, walaupun dia sebenarnya dah terbodoh dah. Dah terbodoh dah, berhujah dengan Nabi Ibrahim ni dah terbodoh dah. Tak boleh nak jawab dah hujah tu, tapi tak nak terima kebenaran, tak terima juga. Baru banyak kalau tuan-tuan tengok Ahmad Didat duk berdebat dengan padri-padri Kristian ni. Dulu ada dengan video tape, dengan VCD, macam-macam orang duk keluar. Ahmad Didat masa dia belum sakit, masa dia sihat dulu, dia berdebat dengan padri-padri Kristian ni. Dia panggil debat terbuka. Dia panggil depan-depan, hang cakap apa yang Kristian kata, dia nak cakap apa yang Islam kata. Debat terang-terang, tersungkung, tak boleh nak jawab hujah dia. Terang-terang, tersungkung, tak boleh jawab. Tersungkung tidak bermakna dia sedang kesilapan dia dan dia nak terima kebenaran Islam. Tak, dia tetap atas kesilapan dia. Maka inilah yang Allah kata dekat Namrud ni, fabuhital ladzi kafar, maka tercengang-cenganglah orang ni, gementar, dan dia tetap dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, au kallazi marra ala qaryah, ataupun seperti mereka yang lalu atas negeri, yakni Baitul Maqdis, naik seekor himar, dan sertanya sumpit buah tin. Sumpit ni orang Kelantan dia kata supit ni tu plastik tu, beg plastik, bubuh apa ke dalam tu, beg plastik tu dia panggil supit. Supit ni kira beg plastik. Ataupun dia kata supit gelenyah. Orang Kelantan dia tahu supit gelenyah ni maksud plastik, plastik merah kat pasal malam ni tu. Duk bunyi kerik-kerik tu, dia kata supit gelenyah. Jadi supit ni bukan bahasa standard lah, bahasa penulis kitab ni. Dia kata au kallazi marra ala qaryah, atau seperti mereka yang lalu atas negeri Baitul Maqdis naik himar, dan sertanya ada satu beg bekas nak isi buah tin, dan ada qadah, yakni cebok ayam anggur. Dia nak cerita tentang satu orang lalu dekat Baitul Maqdis. Dia duk naik himar, bersama dengan dia ada satu bekas isi buah tin, ada satu cebok duk isi ayam anggur sebagai bekalan dia, iaitu Nabi Uzair bin Syarkhiyah. Uzair, ada setengah pendapat kata dia Nabi Uzair ini, dan kata qil, ada pendapat kata itu ialah Nabi Khidir.
Itu pendapat daripada kalangan ulama. Tetapi kalau kita tengok Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, bila orang tanya dia tentang ayat ni yang kata au kallazi marra ala qaryah ni, orang yang berjalan melintasi satu qaryah, siapa orang ni? Sayyidina Ali terus jawab, dia kata orang itu ialah Uzair. Dia kata Uzair. Kemudian apa yang Sayyidina Ali kata ni, Ibnu Jarir, ulama hadis juga kata orang itu ialah Uzair. Kemudian Ibnu Abbas, sahabat Nabi pun kata orang itu ialah Uzair. Kemudian Qatadah, ulama tafsir juga pun kata orang itu ialah Uzair. Jadi kita kata orang itu ialah Uzair. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan ia, yakni negeri yang runtuh di atas atapnya, tak kala diruntuh akan dia oleh Bukhtu Nasr, yakni amil ataupun Raja Kahrasif, negeri Babil, dan sertanya 600,000 rayah. Rayah tu makna dia bendera. Maka bunuh ia, yakni bunuh Bukhtansar tadi ni, akan Bani Israel sulus 1/3 dan tawan sulus 1/3, dan ditinggal di Syam sulus, yakni 1/3. Dan dalam sulus 1/3 yang dibunuh itu ada 40,000 laki-laki yang hafaz Taurat. Ini cerita dia. Baitul Maqdis diserang oleh Raja Bukhtu Nasr tadi ni. Dia serang Baitul Maqdis. Dia bahagi penduduk Baitul Maqdis itu kepada 3. 1/3 daripada penduduk itu dia bunuh pergi mati bang. 1/3 lagi dia tawan buat jadi hamba abdi dia. Dan 1/3 lagi dia bawa pergi bagi duduk di Syam, lepas di negeri Syam, di Syria. Habis penduduk Baitul Maqdis ini. Baitul Maqdis pada masa tu, pada masa Bukhtu Nasr serang tu, dia satu tempat yang hebat. Tapi selepas serangan dia ranak habis, jadi padang jarak, padang terkukung. Hebat Bukhtu Nasr ini, hebat dia. Maka daripada 1/3 yang kena bunuh tu, sebahagian besarnya, dia kata 30,000 orang, 40,000 orang yang hafaz Taurat. Semua dia bunuh habis. Kecuali Uzair ni seorang ni. Uzair yang duk naik keldai pada masa tu, sebelah ada bungkus buah tin dan sebelah ada cebok ayam anggur ni, dia terlepas daripada kena bunuh, sedangkan dia hafaz Taurat. Ini cerita dia. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Maka kata dia, betapa menghidup akan ini oleh Allah kemudian daripada matinya. Uzair ini bila dia lalu dia dah selamat daripada kena bunuh. Dia mai balik lalu di Baitul Maqdis ni, tengok padang jarak, padang terkukung, habis semua bangunan ranak. Orang mati bergelempang, mayat ada di sana sini. Bila dia tengok keadaan macam tu, dia kata, qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Maka kata Uzair, betapa menghidup akan ini oleh Allah kemudian daripada matinya. Dia kata, macam mana Tuhan nak bagi hidup balik ni, yang mati bergelempang beribu-ribu, berpuluh ribu mati ni, macam mana Allah nak bagi hidup balik? Kerana ta'zim dan kerana mengajib akan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia rasa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa sebenarnya untuk nak buat apa saja. Bukan syak pada kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bermakna Uzair ni tak percaya Tuhan bagi hidup. Tapi maksud kata-kata dia tu, dia kata, Allah ni hebat betul. Macam ni punya bergelempang orang mati, sampai 40,000 orang mati di kawasan ni, Allah boleh bagi hidup. Macam mana Allah boleh bagi hidup orang yang mati ni? Macam mana hebatnya Tuhan ni. 40,000 orang mati ni, kalau Tuhan nak bagi hidup balik, Tuhan boleh bagi hidup balik. Itu maksudnya. Fa'amatahu Allah mi'ata 'am. Maka memati akan dia, yakni akan Uzair itu, oleh Allah 100 tahun di dalam lenanya. Itu dia. Oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak buktikan kuasa Allah, Allah boleh bagi hidup bagi orang mati, maka Uzair ni Allah bagi mati. Allah bagi dia terlena, bagi dia mati sat. Summa ba'athahu, kemudian membangkit akan dia hidup semula, dua matanya. Selepas dia dimatikan, dia dilenakan selama 100 tahun. Terlena dia. Tuan-tuan, kita baca cerita Ashabul Kahfi. Tuhan bagi dia lena berapa lama? 309 tahun. 309. 309 tahun. Uzair, Tuhan bagi lena 100 tahun. 100 tahun lena. Selepas 100 tahun tu, Allah bagi balik roh mai dekat dia. Maka mula-mula sekali dua mata dia hidup. Mata celek dulu.
Kemudian tubuhnya, lepas itu tangan bergerak, bau boleh bergerak. Maka lihat dia kepada himarnya, tulang putih berambut. Himar hak dia naik sebelum dia dilenakan tadi, himar tu dah 100 tahun habis hancur, tinggal tulang bercamuk sana sini. Qala kam labista, maka firman Allah Subhanahu wa taala, berapa lama engkau berhenti di sini wahai Uzair? Setelah dia jaga balik tu, Tuhan tanya dia, kam labista, berapa lama ni hang lena di sini ni? Qala labistu yawman aw ba'da yawm, maka kata Uzair, aku berhenti sehari ataupun sekelak hari. Dia duk berasa macam dia terlena tu sehari ataupun habis-habis sekelak hari macam tu. Dia rasa macam tu kerana ia dilena waktu duha dan dihidup ketika jatuh matahari. Dia mula hilang tak sedar diri tu waktu duha, sekitar pukul 8.30 9 kalau kita di sini. Jaga balik maghrib. Maka dia duk ingat dia lena sekelak hari ataupun habis-habis sangat sehari lah lena. Ni jaga selepas sehari terlena. Maka sangka ia hari lena itu juga. Dia duk sangka hari itulah terlena, hari itu jaga. Dia duk sangka lagu tu. Qala bal labista mi'ata 'am. Maka firman Allah, engkau berhenti, yakni engkau lena 100 tahun. Tuhan kata kat dia, dah Uzair, hang perasan aja macam tidur sekelak hari. Sebenarnya Tuhan kata labista mi'ata 'am. Kamu dah hidup di sini 100 tahun. Tuan-tuan percaya ni kita dah baca ni ayat Quran ni. Tengok macam tak apa nak percaya gitu. Takut je ni ayat Quran ni, biar ayat Quran kita duk baca ni. Tuan-tuan, kalau benda ajaib macam ni Tuhan boleh buat. Oh. Hal lain-lain kecil bagi Tuhan tak ada apa kecil. Ni ajaib ni. Tuhan boleh bagi satu orang tak sedar diri selama 100 tahun. Lah ni pun ada. Tuhan bagi orang aksiden koma sampai 12 tahun ada lah ni. Aksiden macam manakah, jadi black clot, ada darah beku di otak ke apa, macam manakah dia blackout. Tapi tak mati. Wire duk masuk, duk bagi apa drip air duk masuk apa semua, tengok duk menapis menyawa apa semua, 12 tahun tuan-tuan. Kita kata kalau 2 minggu pun sepada dah. Anak bini tak tunggu dah. Tuan-tuan bayang kalau 2 bulan tak sedar diri, Allah. Anak-anak yang mulanya masa seminggu mula bergiliar-giliar balik main duk tunggu di rumah, main dengan dah 2 bulan ni tak kalah balik lah. Masing-masing telefon, abang telefon kat kak telefon kat adik telefon ni, kita bergabung pulang seorang 100, kita upah Indonesia jaga apa kita. Tak larat jaga dah kalau 2 bulan. Kalau 12 tahun tuan-tuan. Kalau 12 tahun macam mana? Tak ada siapa peduli lah. Tapi ada, hari ni Tuhan ada bagi jadi orang aksiden koma selama 12 tahun. Dosa apa-apa semua pun ada tapi tak mati. Sampai doktor pergi kata dekat adik-beradik ni, kata ni hampa ni kalau tak larat jaga ni sat lagi, aku disconnect dia punya supporting line. Aku disconnect ni, tengoklah dalam masa 5 minit 10 minit dia nanti jalan. Anak-anak pun bergaduh telefon, Ustaz Nur telefon untuk apa nama Datuk Mufti telefon sana sini ni nak tanya Datuk ni, nak tanya Ustaz ni, bapa saya ni dah koma dah 2 bulan dah, doktor kata dia nak disconnect buang supporting line. Doktor kata kalau disconnect dia boleh mati, yang tu kira disconnect tu kira bunuh dia, agak bergaduh tanya lah. Satu ustaz kata tak tahulah, tanya doktor lah, doktor lebih mengetahui sebab Quran kata fas'alu ahla zikri. Satu ustaz jawab lagu tu, tanya orang yang lebih tahu kalau kamu tak tahu. Satu ustaz pula lagi kata tak boleh, kalau hampa cabut dia mati, hampa bunuh dia. Satu ustaz lagi pula kata saya tak pernah orang tanya benda ni, hampa buat dah ikut suka apa. Macam-macam ustaz, macam-macam jawapan dah dia bagi ni. Tuan-tuan jangan buat pasal satu benda kita tanya 5 ustaz, 5 jawapan boleh mai. Hak mana satu kita pun tak tahu. Habislah fikir main macam mana orang kata, kita minta ampun kat Tuhan lah, tak apalah doktor cabut buang. Suruh cabut tu pasal apa? Pasal menyampah, tak larat nak jaga, nak suruh jalan buang. Cabut, tengok biji mata celek pula, tak mati pula. Biji mata celek tapi koma. Celek tapi tak tahu apa, cakap ada apa tapi celek. 12 tahun dia tarik pergi. Tuan-tuan, benda ni tak boleh cakap benar. Ini Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa, tak boleh cakap benda ni. Tapi Allah sudah tunjuk benda ni jadi. Sampai hari ni benda macam ni jadi.
Zaman Uzair dulu ni, zaman Uzair Allah bagi lena 100 tahun lena. Jaga-jaga balik. Allah bagi lena waktu duha, jaga-jaga balik matahari baru jatuh, baru maghrib. Tuhan tanya dia agak-agak hang berapa lama hang tidur tang ni? Dia kata sekerat hari ataupun habis-habis 1 hari. Tuhan kata dah, bal labista mi'ata am. Bahkan kami bagi hang lena ni 100 tahun, Tuhan kata. Tuhan nak buktikan apa yang Tuhan kata. Tuhan kata fanzur ila ta'amik. Tuhan kata maka lihat olehmu pada makanan engkau, yakni buah tin yang kamu bawa tu. Tengok buah tin yang tadi duduk dalam supit tadi ni. Tengok buah tu. Wa syarabik. Tengok balik kepada minuman engkau, yakni asir, iaitu air buah anggur, yakni buah inab itu. Tengok balik air perahan anggur yang duduk di dalam qadah, yang duduk di dalam cebok tadi ni. Tengok benda ni. Lam yatasannah, maka tiada berubah walaupun lama masanya. Bila Uzair tengok buah duk ada dalam plastik tu juga lagi, duk ada dalam bekas isi dia lagi. Tengok air anggur pun duk ada dalam bekas dia juga lagi, tak ada apa-apa, duk macam tu juga. Macam mana hang ni tak reput, macam tu ayam tu tak rosak. Macam mana hang ni tak reput 100 tahun lena, macam itulah buah tin tu tak rosak. Tuhan boleh buat. Wanzur ila himarik, dan lihat kepada himar engkau, betapa ia, maka lihat Uzair akan himar itu mati dan tulangnya putih bercerai sana sini. Tuhan tunjuk depan dia 2 benda. Satu apa dia? Buah tin dengan ayam anggur. 100 tahun buah tin tu duduk macam tu lah, kecut dah apa dah, duduk macam tu lah. 100 tahun buah tin tu duduk macam tu juga, ayam tu pun macam tu juga. Tapi himar hang tengok dah hancur berkecai jadi tulang belulang semua sekali. Aku boleh buat buah ni bagi tahan, aku boleh buat himar ni bagi hancur, aku boleh buat hang bagi hidup elok. Tuhan nak tunjuk benda tu dekat dia. Firman Allah, walinaj'alaka ayatan linnas. Dan supaya kami jadi akan dikau itu alamat bagi manusia atas bangkit kubur. Tuhan kata aku bagi jadi benda ni dekat hang, aku tunjuk bukti buah tin dengan ayam tak rosak dekat hang. Dekat orang yang hidup zaman hang, aku nak tunjuk bukti kata hang 100 tahun aku bagi lena tapi tak mati. Duk muda macam tu juga. Muda, bukan tua, muda. Macam tu juga. Maka ni semua linaj'alaka ayatan linnas, supaya kami jadi hang ni alamat bagi manusia atas bangkit dari kubur. Orang tengok hang, orang kena tahu Tuhan berkuasa bagi hang tetap intact. Orang boleh kata intact, maksudnya duk utuh elok, tak ada nampak tua ke apa pun tak ada. Hang macam tu aja. Macam mana aku boleh buat dekat hang, macam tu aku boleh buat dekat orang yang mati hidup balik esok jadi macam ni. Tuhan kata. Dan supaya engkau ketahui akan kesempurnaan kudrat, yakni kuasa kami atas menghidupkan orang mati dan mematikan orang yang hidup dan lainnya. Firman Allah, wanzur ilal izam kaifa nunsizuha, dan lihat olehmu kepada tulang himar engkau itu, betapa kami hidupkan dia. Summa naksuha lahma, kemudian kami pakai akan dia daging. Maka melihat Uzair kepada tulang himar, sungguh telah berimpun dan bersusun segala juzuk itu sehingga kepada setengahnya kepada tempat masing-masing, tulang dan urat, dan dipakaikan daging dan ditiupkan roh padanya, dan bersuara ia dan bangkit ia. Depan mata dia Tuhan tunjuk. Tuhan kata, wahai Uzair, tengok dekat tulang kaldai hang ni, tulang himar hang ni. Dia pun tengok. Tengah duk tengok tu, tulang tu mai berimpun balik. Kepala, tulang rangka, tulang kaki, tulang semua mai berimpun balik. Lepas tu Allah buat mai daging, buat mai urat, buat mai jadi balik himar tu, bangkit berdiri menyawa, hidup balik walaupun sudah 100 tahun dia mati. Depan mata Uzair Tuhan tunjuk benda ni. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Maka tak kala nyata baginya yang demikian itu dengan mata kepala, maka berkata Uzair, aku ketahui dan aku yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap suatu amat berkuasa. Dia kata depan mata Tuhan tunjuk, maka mantap iman dia. Dan kita lah, tuan-tuan, dan kita lah tak percaya tu katalah, tapi tak jadilah. Katalah satu hari mai satu suara, hang duduk di Malaysia ke, hang duduk di Indonesia ke, hang duduk di apa nama Andalusia ke, hang duduk di Akademi Fantasia ke, di mana hang duduk ke, hang nampak
Dan pakat dengar satu suara, unzur ila sama, semua pakat tengok naik ke langit. Tengok dia buat main gambar neraka. Tuan-tuan, kalaulah Tuhan buat macam tu, jadi macam mana tuan? Jadi macam mana? Kawan anak jual ayam merah pun tak boleh nak buah balang dia. Kawan pakat semayang penuh kot tu. Kawan nak menjaga kacang kuda pun tak boleh nak bubuh meja dia. Kawan nak semayang, nak duduk tang tu, dia kata, menjaga apa? Aku nak semayang tang ni. Pasal apa? Neraka dah tunjuk naik di langit. Kalau Tuhan tunjuk, itulah jadinya. Uzair, Tuhan tunjuk depan mata dia. Tunjuk depan mata dia. Dia dilenakan 100 tahun, kemudian boleh jaga balik. Himar yang sudah hancur tulang belulang, dia tiba-tiba boleh main berimpun-berimpun, orat daging semua main balik, bangkit, himar tu hidup balik. Depan mata dia tengok benda ni, maka tentulah dia beriman kepada Allah. Dia kata, a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu sesungguhnya Allah atas setiap sesuatu Allah Maha berkuasa. Dia kata diriwayatkan bahawa rambut kepala Uzair dan janggutnya hitam keduanya, iaitu pada hari dia dihidupkan itu. 100 tahun 100 tahun lena. Jaga-jaga tu macam masa dia lena itu ni. Masa dia jaga tu, jaga-jaga tengok rambut janggut semua hitam, tak macam orang umur tu. Macam mana keadaan dia masa dia mula lena, macam itulah hari dia dihidupkan semula. Janggutnya dan rambut dia semua hitam berkilat. Dan ia umur pada masa itu 40 tahun. Masa dia dilenakan dulu umur dia 40 tahun. 100 tahun kemudian umur dia 140 tahun. Muka dia macam muka orang umur 40 tahun. Macam tu. Maka pergi ia kepada kampung. Dia pun bangkit-bangkit dah jadi lagu tu. Tengok dah depan mata kaldai ni, tato berimpun-berimpun jadi kaldai hidup balik. Mula sekali teringat nak pergi mana? Nak balik kampung dulu. Mula sekali teringat nak balik kampung. Tiba-tiba bertemu dengan satu perempuan tua yang sudah buta. Tiada boleh bangkit. Yang dapat masa Uzair. Dia balik-balik di kampung dia, jumpa satu perempuan tua. Dia tengok perempuan ni, dia berasa lagu macam familiar. Berasa macam kenal dia ni. Tapi tua dah kawan tu. Dia tengok betul-betul. Dia kata betul dah. Dia ni apakah? Markah dia dulu ke apakah perempuan ni? Dulu sama dengan dia masa dia hidup dulu ni. Tengok dah tua dah. Dah tua dah perempuan ni. Tapi kenal lagi. Dia ni aku perasan dia ni nama apa. Kenal lagi. Begitu. Dan perempuan ni oleh kerana terlampau tua, buta dah dua-dua mata. Nak bangkit pun tak boleh, lumpuh dah. Dengan buta, dengan lumpuh semua sekali. Umur 140 macam dia juga. Maka berkata Uzair, wahai perempuan tua, ini tempat Uzair? Dia bertanya perempuan ni, dia kata, ni minta maaf makcik, dia kata nak tanya, ni bukan rumah Uzair ke? Rumah dia lah. Dia kata, ni bukan rumah Uzair ke? Maka kata, ya. Yang ni kata perempuan tua tu, na'am. Dia kata, betul. Ni rumah Uzair lah ni. Dia kata, di mana Uzair? Di mana Uzair? Sudah lama tiada. Perempuan itu boleh tanya, hang tanya aku ni rumah Uzair, hang kenal kan Uzair? Uzair duduk di mana? Hang jumpa ke dia? Ada buat lagu tu. Jejak kasih lah. Kalau dalam zaman lagi ada jejak kasih. Mai tanya ni rumah Uzair kan? Nah, betul ya. Hang kenal kan Uzair? Mana dia pila ni? Hang jumpa dia ke? Sudah lama tiada. Dia kata aku sendiri tak jumpa dia lama dah. Begitu. Maka kata ia, aku Uzair. Dia kata kat perempuan tua ni, dia kata saya lah Uzair. Suara tu suara 40. Suara tu suara umur 40. Bukan suara 140. Bila dengar dia kata akulah Uzair. Memati akan daku oleh Allah 100 tahun. Dia pergi habang kat orang tua ni. Dia kata aku, Tuhan bagi mati dah 100 tahun dah. Maka kata perempuan itu adalah Uzair mustajab doa. Dia kata Uzair, kalau betul hang Uzair, aku nak beritahu dekat hang satu benda. Uzair satu orang yang mustajab doa. Dia kata kalau betul hang ni Uzair, hang pun mesti mustajab doa juga. Dia kata. Maka doa bagi aku agar kembali mata aku. Tes terus dia buat. Terus dia kata kalau betul hang Uzair, lah ni hang mai depan aku mengaku hang Uzair, aku mata dah buta, aku tak nampak muka hang macam mana. Cuma aku nak beritahu satu, kalau betul Uzair ni dia mustajab doa. Lah ni macam ni, hang tu saya cakap banyak, hang doa bagi mata aku elok balik. Aku hendak lihat engkau. Dia kata, aku nak tengok betul ke hang ni Uzair.
Maka doa ia. Uzair pun angkat tangan turun doa. Maka baik dua matanya. Dia angkat tangan minta doa, ya Allah, dia kata kembalikan penglihatan kepada orang tua ni. Mata nampak balik. Dan bangkit berjalan seperti dirongkai ikat kakinya. Kaki yang lumpuh, yang apa selama ni macam kena tambat lah orang lumpuh. Nak bergerak apa tak boleh. Lepas Uzair doa macam rongkai tu buka balik. Dan bangkit berdiri, kuat dia ni. Begitu jadinya. Maka dibawa ia pada majlis Bani Israel. Perempuan ni pun kata, dah ni jom. Aku nak bawa hang pergi jumpa orang-orang kita Bani Israel. Aku nak umumkan dekat mereka. Kata, hang lah Uzair. Tuhan dah tunjuk kuasa dia dekat hang. Macam tu. Dan ada padanya anak Uzair. Bila pergi di sana tempat ramai tu, anak Uzair ni ada seorang dalam kumpulan orang ramai ni. Anak dia. Dia dulu masa Lena pun umur 40. 40 ada anak dah. Begitu. Maka umur anak dia pada masa itu ialah 118 tahun. Anak pun umur 118. Jadi Uzair 140 tolak 118 berapa? Maknanya masa dia dapat anak tu umur dia 22 tahun. Betul lah umur orang menikah lah. Kan? Anak dia umur 118 tahun. Dan cucunya sekalian tua ke semuanya. Masa dia pergi tu anak pun tua, cucu pun dah bangka lah. Dia 140, anak 118, tapi dia 140, dia pergi rupa umur 40, rupa dia umur 40, anak rupa umur 118, cucu apa semua ni pakat tua habis dah. Maka menyeru perempuan itu, kata perempuan tu, ini Uzair. Dia pergi depan orang semua, dia kata, inilah Uzair, dia kata. Maka kata anak dia, bapa aku ada syamah, yakni tai lalat hitam antara dua belikatnya. Anak dia pula kata, kalau betul hang Uzair, bapa aku masa aku kecil-kecil dulu, dia suruh aku picit belakang dia ada tik lalat di atas belikat dia. Atas belakang ni ada tik lalat hitam, dia kata. Maka dilihat sebenang, dan tiada ketika itu satu naskah Taurat pun. Bila tengok betul tik lalat dia datang ni. Dia kata, kompong, dia kata. Kompong, orang Terengganu. Confirm, dia kata kompong. Dia kata, kompong amu memang pok aku, dia kata. Dia kata betul lah, memang bapa saya ni, dia kata. Dan dia kata pada ketika itu tiada ketika itu satu naskah Taurat pun. Pada masa itu Taurat tak ada, walaupun satu naskah tak ada. Orang yang hafal pun kena bunuh. Taurat semua dah dibinasakan oleh raja yang serang Baitul Maqdis hari ni. Dia kata maka tiada yang hafal, orang hafal pun tak ada. Sebab kena bunuh dengan Bukhtanasar 40,000 yang hafaz Taurat. Maka baca Uzair atas mereka itu akan Taurat daripada hatinya. Pada masa itu Uzair terus baca Taurat yang dia hafaz. Dia baca dengan tiada kurang satu huruf pun. Kemudian didapati Taurat yang ditanam pada pokok korma. Yang ni dia ada cerita dalam tafsir Ibnu Katsir, ada cerita panjang. Dalam pada ramai-ramai itu ada satu orang peringat. Dia kata, Tok Wan aku sebelum dia mati dulu dia ada bagi tahu, tapi aku tak ambil berat benda yang dia bagi tahu. Tok Wan aku kata ada satu kitab Taurat, dia dan pelari pergi sembunyi dalam satu tempayan. Dia pergi kambuh dekat satu padu pokok korma manakah. Tok Wan aku ada bagi tahu, tapi aku pun tak ambil kisah, dia kata. Jom kita serai pergi tengok. Pergi korek, jumpa tempayan, tengok dalam tempayan ada satu Taurat dalam tu. Maka mereka suruh Uzair baca lagi sekali Taurat ni. Bila Uzair baca, mereka semak Taurat tu, satu huruf pun tak lari. Maknanya betul dia memang hafal Taurat, maka betul lah dialah Uzair. Maka semua orang pun percaya bahawa dia Uzair. Maka dipelaga dengan Taurat Uzair itu, maka tiada bersalahan satu huruf pun. Maka ketika itu berkata Yahudi, Uzair ibnullah, celahu pula. Yahudi bila tengok-tengok macam ni, dia kata memang kompong lagi sekali. Kompong lagi sekali, Uzair ibnullah. Dia kata dia ni anak Tuhan lah kalau macam tu. Sesat juga dia balik. Tuan-tuan nampak dah? Macam nak betul dah. Sesat juga. Tuhan takdirkan benda ni jadi dekat Uzair. Tujuan dia apa? Nak bagi mantap keyakinan orang ni. Tapi lain jadinya. Tuhan takdirkan benda ni jadi dekat Uzair, boleh lena sampai 100 tahun, depan mata dia keldeh hak mati hidup baliklah apalah semua. Semua ni tujuan nak tunjuk Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Itu tujuan Tuhan. Tapi yang kata Bani Israel ni, mereka misinterpret benda tu. Mereka salah tafsir apa yang diterangkan oleh Uzair ni, apa yang Tuhan tunjuk. Mereka salah tafsir. Mereka kata apa? Mereka kata Uzair ibnullah. Kalau begitu, Uzair ni memang anak Tuhan.
Silap juga mereka ni. Maha suci Allah daripada yang demikian itu anak. Dia kata tak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ada anak. Maha suci Allah daripada memiliki anak. Wallahu a'lam. Lepas ini kita tengok wa idh qala Ibrahim. Dan ketika berkata Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihat akan daku betapa kaifiat engkau menghidup orang mati. Maka kata Ibrahim ketika lihat satu bangkai di tepi laut, memakan akan dia binatang laut ketika air pasang dan binatang darat ketika air surut. Ni lepas ni kita akan tengok bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nak lagi sekali buktikan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Nabi Allah Ibrahim kata dekat Tuhan, arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjuk dekat aku macam mana kamu menghidupkan benda mati. Tunjuk mai dekat aku macam mana benda mati boleh dihidupkan. Ada akan mai kat kita lepas ni cerita apa? Allah Subhanahu wa ta'ala suruh ambil 4 jenis burung. Burung ambil mai 4 jenis. Lepas tu sembelih, potong-potong bang burung tu. Potong kepala dia, sayap dia, kaki dia, apa semua, cabut. Buih antara 4 ekor burung ni, ambil pergi bubuh atas beberapa biji bukit. Kemudian dengan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, badan burung yang bermacam-macam, yang dipotong-potong, yang dicerai-cerai, yang dibubuh bercamuk-camuk ni, dia main, dia cantum, dia jadi balik sekok-sekok burung hak asal tadi. Tuhan tunjuk depan mata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Tuhan kata, itulah kuasa aku menghidupkan benda yang sudah mati. Tuan-tuan tengok umat dulu kan, umat dulu Tuhan tunjuk macam tu. Tak mau beriman juga. Apatah lagi umat kita lah ni, tak semacam tu yang Tuhan tunjuk. Kan, Tuhan tunjuk tak semacam tu. Maka lebih lagi lah lihat kita daripada nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana illa alladhi wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.